Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, terima kasih kepada 17 pembahas-pembahas yang telah turut serta untuk 16. membahaskan 16. minta maaf. 16 pembahas-pembahas yang membahaskan rang undang-undang kualiti alam sekeliling pindaan 2023 di peringkat dasar. Tuan Yang di-Pertua, sebenarnya pindaan Akta 127 kali ini merupakan pindaan kali ke-7 yang akan memberi keutamaan kepada peningkatan kadar hukuman serta pewujudan denda minimum dan maksimum, hukuman penjara mandatory serta pengkompaunan kesalahan-kesalahan di bawah Akta ini. Untuk makluman, pada tahun 2017 mengikut anggaran UNEP ataupun United Nations Environmental Programme, nilai kewangan jenayah alam sekitar ialah sehingga 260 bilion ringgit Amerika setiap 260 bilion dolar Amerika setiap tahun, dan dianggarkan merupakan aktiviti jenayah keempat terbesar selepas dadah, cetak rompak dan perdagangan manusia. Jadi soal jenayah alam sekitar ini adalah satu jenayah yang cukup serius. Dan sebagai makluman juga, walaupun sebelum ini kita belum lagi meminda undang-undang ini, sebenarnya kita telah dapat melihat keberkesanan penguatkuasa-penguatkuasa di peringkat Jabatan Alam Sekitar. Kalau tahun 2016 ada 2020 kompaun yang telah dikeluarkan dan kutipan dia mencecah lebih 2.2 juta ringgit. 2017 kompaun keluar kutipan 3.17 juta ringgit. 2018 2297 kompaun keluar 2297 kompaun keluar dan kutipan 2.5 juta ringgit. 2019 4,247, satu peningkatan ketara dengan jumlah kutipan kompaun 5.6 juta ringgit. 2020 10,222 kompaun keluar dan jumlah kutipan 12.5 juta ringgit, paling tinggi dalam rekod yang kita ada. Dan 2021 8,766 kompaun keluar, 10.2 juta ringgit jumlah kompaun. Ya, jadi walaupun dalam kerangka perundangan yang ada sebelum ini, kita telah meningkatkan jumlah kompaun yang telah dikutip. Yang Berhormat Gopeng ada bertanya tentang soal fasiliti dan tenaga penguatkuasa yang tidak mencukupi dan juga dibangkitkan oleh Yang Berhormat Bentong dan Besut. Kita mengakui, ya, memang bagi perkara ini masih boleh diperbaiki lagi daripada segi fasiliti dan juga daripada segi penguatkuasaan. Dan keadaan pencemaran semasa juga semakin kompleks. Permohonan belanjawan bagi menaik taraf peralatan sentiasa dipohon oleh Jabatan Alam Sekitar dan juga termasuk juga jumlah perjawatan, ya, untuk ditambah. Dan kita juga sedang meneliti keperluan pertambahan perjawatan bagi mewujudkan pejabat JAS di setiap daerah. Dan kita akan dalam perbincangan kita dengan Kementerian Kewangan dan juga dengan pihak JPA misalnya, kita akan tunjuk keberkesanan yang saya sebut tadi, bagaimana mereka melakukan kerja untuk menjadi salah satu justifikasi untuk kita tingkatkan fasiliti dan juga untuk tingkatkan pejawatan. Dan Yang Berhormat Gopeng bertanya tentang sama ada cukup atau tidak kelengkapan dan peralatan semasa. Untuk buat masa ini, JAS melaksanakan pemantauan kualiti udara melalui 68 stesen di bawah program EQMP. Dan ini adalah satu program PPP, Public Private Partnership, dengan izin antara kerajaan dengan pihak swasta, iaitu pakar Sino TW Sdn Bhd dengan nilai keseluruhan 846 juta ringgit selama 15 tahun daripada 2017 sehingga 2032. Dan ini termasuk juga selain daripada udara, kualiti air sungai dan kualiti air marin di seluruh negara. Dan kita akan terus memperkasakan EQMP dengan menambah baik beberapa aspek program tersebut. Dan tentang untuk mengkaji peraturan-peraturan kualiti alam sekeliling berkaitan peraturan-peraturan kualiti alam sekeliling udara bersih 2014 dan juga buangan terjadual, peraturan 2014 dan 2005. JAS telah melaksanakan kajian penetapan kadar caj alam sekitar lesen pelanggaran
pengeluaran benda asing udara. Hasil kajian ini antara lain jadikan asas bagi semakan semula peraturan-peraturan kualiti alam sekeliling udara bersih 2014 yang telah dilaksanakan sejak 2021. Dengan mengambil kira perkembangan industri dan teknologi baru, peraturan ini sedang disemak semula dan antara lain melibatkan penelitian semula nilai batas pelepasan, tambahan parameter baru dan juga elemen baru termasuk kompaun dan charge alam sekitar. JAS juga sedang melaksanakan semakan semula dan pindaan terhadap peraturan-peraturan kualiti alam sekeliling buangan terjadual 2005. Dan ini ialah selaras dengan apa yang kita sebut untuk pindaan Akta 127. Akta ini untuk fasa kedua. Ya, ini yang kita buat hari ini ialah fasa pertama. Yang Muhammad Kuala Nerus menyebut tentang pencemaran air sumber minuman akibat pelomongan pertanian dan pasir. Dan dikaitkan dengan menyebabkan tarif air dinaikkan. Ya, saya rasa ini sebenarnya dua perkara yang berbeza. Ya, sebab waktu kita buat tarif setting mechanism itu, saya masih lagi menjaga air, tanggungjawab terhadap isu air dan banyak soal-soal lain juga yang perlu diambil kira untuk penetapan tarif air yang ada tidak naik sehingga 40 tahun ya, untuk negeri-negeri tertentu. Jadi itu yang menjadi perkiraan. Sememangnya di peringkat JAS, semua pemantauan dibuat di bawah EQMP ya. Apa yang saya maksudkan ialah kalau sekiranya sumber air tidak dijaga, satu masa kos perawatan air itu akan meningkat. Maka itu akan efeknya akan menyebabkan syarikat pemrosesan air akan naik tarikh air. Jadi kita selalu menjaga supaya mencegah kemungkinan-kemungkinan yang akan berlaku pada rakyat. Itu yang saya maksudkan. Terima kasih. Ya, saya faham. Memang saya faham maksud yang Muhammad tadi. Jadi yang saya kata dalam untuk membersihkan air ni ada bahan-bahan yang tetap kena digunakan. Ada bahan-bahan yang kena digunakan dengan lebih apabila lebih tercemar. Tetapi itu hanya salah satu daripada elemen kos untuk tarif. Dia ada juga elemen bekalan elektrik, ada juga elemen kos pemprosesan dan sebagainya. Yang itu yang juga kena diambil kira. Tetapi yang untuk saya tekankan ialah bagi kita nak meningkatkan penggunaan data dan maklumat pengawasan kualiti air sungai untuk merancang dan menyusun strategi penguatkuasaan. Tadi saya ingat Yang Muhammad Shah Alam ada sebut tentang prediktif, ya, bukan hanya preventif, dan itu yang sepatutnya dengan teknologi kita bergerak ke tahap tersebut. Dan salah satu lagi elemen ialah memang ia memerlukan satu kerjasama yang baik di antara Jabatan Alam Sekitar, di antara pihak berkuasa negeri dan juga dengan pihak berkuasa tempatan. Jadi ini juga kadang-kadang ya, sebab di peringkat Jabatan Alam Sekitar dalam soal sungai ini mereka hanya melihat dari aspek pencemaran. Ya, tapi kawal selia dan sebagainya tidak jatuh di bawah kuasa Jabatan Alam Sekitar. Jadi ini sebab itu kita cuba untuk melakukan tindakan secara bersepadu. Ya, dan baru-baru ini dalam Majlis Air Negara pada tahun lepas, Yang Berhormat Perdana Menteri juga telah mengarahkan Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah untuk mempengerusikan satu jawatankuasa khas tentang soal kebersihan ataupun pencemaran sungai yang ada di negara kita secara menyeluruh. Tentang soal, kita tidak nafikan bahawa tentang aspek betul denda dan hukuman dinaikkan, tetapi akan ada mereka yang tetap tidak serik melakukan kesalahan, dan itu kita sedari. Ya, dan selain daripada meningkatkan penguatkuasaan di peringkat kerajaan, kita juga membuat program libat urus dan juga SEPA, ya, Communication, Education and Public Awareness, untuk mendidik rakyat tentang pemeliharaan alam sekitar ini. Dan Yang Berhormat Kuala Nerus juga bertanya tentang pindaan Seksyen 2. Siapakah yang akan dikenakan hukuman sekiranya individu melakukan pembakaran terbuka di atas tanah bukan milik sendiri? Adakah pelaku ataupun tuan tanah? Dan jika di tanah milik kerajaan atau agensi kerajaan, siapa yang bertanggungjawab? Dan begitu juga dengan kebakaran yang berlaku akibat cuaca panas. Ya. Kalau kita ikut Seksyen 29A Akta 127, ia telah memperuntukkan bahawa larangan atas pembakaran terbuka adalah terletak ke atas mana-mana orang atau mana-mana pihak yang membenarkan atau menyebabkan pembakaran terbuka di mana-mana premis, tidak kira di atas tanah milik sendiri, orang lain atau tanah milik kerajaan. Jadi dia sebenarnya dapat merangkumi ketiga-tiga aspek yang ditanya sebentar tadi. Melalui RUU Kualiti Alam Sekeliling pindaan ini, mana-mana pihak yang melakukan pembakaran terbuka jika disabit kesalahan di bawah Seksyen 29A, pesalah termasuk pemilik tanah boleh dikenakan denda
minimum RM25,000 dan denda maksimum RM1 juta ataupun penjara tidak lebih 5 tahun atau kedua-duanya sekali, dan kompaun maksimum RM500,000 juga boleh dikenakan bagi setiap kesalahan. Seterusnya soalan 4 tentang alternatif untuk pesawah, mengelak pesawah untuk membakar jerami padi. Ini juga ditanya oleh Yang Berhormat Kulim Bandar Baru sebentar tadi. Ini kita akan adakan perbincangan dengan pihak Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan ataupun KPKM, dan pada masa yang sama kita akan juga membuat lebih banyak libat urus dengan golongan-golongan pesawah supaya mereka sedar tentang perkara ini. Dan seterusnya pindaan Seksyen 3, apakah SOP sewaktu operasi dan adakah penguatkuasa JAS dilengkapi dengan pakaian perlindungan dan sebagainya untuk mempertahankan diri. Untuk makluman Yang Berhormat, dalam menjalankan aktiviti penguatkuasaan, selain berpandukan akta dan peraturan, JAS juga membangunkan SOP serta garis panduan sebagai panduan dan rujukan kepada pegawai-pegawai JAS. Ini adalah termasuk prosedur pengambilan sampel, terutama sampel buangan berbahaya yang memerlukan pegawai memakai PPE. Dan bagi kelengkapan senjata pertahanan diri, cadangan ini ada dalam perancangan kementerian dan kita akan teliti sekiranya perlu dibuat dalam fasa 2 nanti. Yang Berhormat Bangi telah membangkitkan tentang tapak pelupusan sampah haram di Twin Palms, Sungai Long yang menyebabkan kebakaran di Cerun. Operasi penutupan telah dijalankan pada tahun 2022 selama 39 hari dan terdapat 3 tangkapan yang telah dibuat, dan saya juga telah turun ke kawasan tersebut. Bagi kes pembakaran terbuka tapak pelupusan ini, pihak JAS telah memfailkan kertas siasatan dan ia masih dalam prosiding mahkamah. Tentang soal pelupusan sampah haram di Bandar Mahkota Ceras, bagi kes ini JAS sedang melengkapkan kertas siasatan untuk diserahkan kepada Pejabat Timbalan Pendakwa Raya dalam masa terdekat apabila ia lengkap. Tentang soal pencemaran air di Sungai Gong yang telah menyebabkan penutupan loji rawatan air dan menjejaskan 5 juta pengguna, dan bagaimana untuk elak perkara ini berulang. Kes ini masih dalam peringkat pembicaraan di Mahkamah Seksyen Selayang dan kes sambung bicara telah ditetapkan pada bulan Mei dan Julai 2024. Kita telah ada beberapa peraturan pindaan tentang soal air dan juga soal di bawah AKAS ini yang kita berharap dapat kita dapat lebih kuat deteran terhadap penjenayah-penjenayah alam sekitar ini. Dan seterusnya Yang Berhormat Tangga Batu bertanya tentang dengan pindaan Seksyen 2, adakah adanya penambahan ini pelupusan tandan sawit kosong yang dilakukan oleh proses pembakaran di insinerator dan asapnya diarahkan ke udara melalui cerobong diperbolehkan. Untuk makluman, pelupusan tandan sawit kosong melalui insinerator adalah tertakluk kepada peraturan-peraturan kualiti alam sekeliling udara bersih 2014, dan semua pembinaan insinerator bagi tujuan pembakaran tandan sawit kosong hendaklah tersedia bersama alat kawalan pencemaran udara. Ini antara syarat yang telah diletak dan ada threshold ataupun nilai batas yang ditetapkan di bawah peraturan ini. Seterusnya ditanya tentang projek penambakan pantai di Melaka. Untuk makluman, projek ini melibatkan pelbagai kelulusan projek tambakan laut dengan penggerak projek yang berbeza-beza dan semua mengemukakan laporan AIA masing-masing. Dalam hal ini, kita merasakan bahawa laporan AIA yang berasingan bagi setiap projek di Melaka ini tidak akan dapat menilai kesan keseluruhan pembangunan, dan kita lebih menggalakkan selepas ini bergerak ke depan satu kajian AIA yang makro dan komprehensif untuk melihat keseluruhan impak-impak projek penambakan yang berlaku di negeri Melaka. Dan seterusnya yang ditanya juga tentang garis panduan EIA hendaklah dipertingkatkan agar boleh diperkuatkuasakan secara telus seperti melantik perunding hendak di bawah JAS dan juga supaya boleh diakses dan diubah suai kaedah pameran awam. Kita menyambut baik tentang perkara ini dan kita akan lihat dalam fasa 2 tentang perkara tersebut. Dan seterusnya tentang cadangan penubuhan dana untuk tujuan pemulihan alam sekitar. Di bawah Seksyen 36E berkaitan dengan tujuan penggunaan di bawah kumpulan wang alam sekeliling boleh digunakan untuk memulihkan, menghilangkan, menyuraikan, mengurangkan, memusnahkan, membersihkan, melupuskan ataupun mengurangkan pencemaran. Seterusnya Yang Berhormat Bentong bercakap tentang Yang Mak Menteri minta sikit. Ya. Tadi saya ada bagikan isu sekarang ni tengah hangat di Tanjung Keling.
di mana ada sebuah syarikat mengeksport kernel shell tapi diletakkan di tempat yang terbuka hingga melakukan pencemaran bau dan abuk kepada masyarakat. Benda ni dah berlarutan tapi tak ada penyelesaian. Minta pandangan daripada Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Kalau boleh diberi butiran alamat dan syarikat tersebut kepada pihak pejabat saya dan kita akan terus turun ke kawasan tersebut. Ya. Terima kasih Yang Berhormat. Seterusnya Yang Berhormat Bentong bertanya tentang Seksyen 16 dan 18 pelanggaran syarat lesen. Jumlah syarikat dan individu yang melanggar dan jumlah dakwaan, jumlah kilang yang digantung lesen dan dibenarkan beroperasi semula. Statistik menunjukkan kes yang disabitkan di mahkamah pada tahun 2019 berjumlah 289 kes. Ia telah meningkat kepada 409 kes pada tahun 2023. Sepanjang 2019 hingga tahun 2023 sebanyak 82 premis telah digantung lesen. Seterusnya ditanya tentang Yang Berhormat Bagan Serai membangkitkan tentang kes tambakan laut Penang South Reclamation Project yang menyebabkan tapak projek dipenuhi selut dan menjejaskan nelayan. Apakah tindakan kita? Pertama sekali ialah mereka telah submit projek EIA untuk projek ini dalam satu proses yang agak panjang dan secara detail, ya, dan laporan EMP ataupun Environmental Management Plan untuk projek ini telah dikemukakan dan diluluskan oleh Jabatan Alam Sekitar. Dan selepas, walaupun diluluskan untuk 3 buah pulau untuk PSR ini, selepas perbincangan antara Yang Berhormat Perdana Menteri dan Ketua Menteri, Kerajaan Negeri Pulau Pinang bersetuju untuk dikecilkan kepada hanya 1 pulau untuk projek PSR tersebut. Seterusnya Yang Berhormat Kulim Bandar Baru, pencemaran sungai yang diklasifikasi sebagai kelas 4 dan 5 disebabkan oleh pertanian, sisa kumbahan dan individu. Adakah pindaan ini boleh mengatasi isu-isu ini? Jadi dengan pindaan ini, kita satu mempertingkatkan denda dan kita berharap ini salah satu deterrent lah. Tetapi kedua, tindakan kerajaan menaikkan kadar hukuman ini juga adalah salah satu inisiatif untuk kita memberi kesedaran supaya tidak ada pihak sewenang-wenangnya mencemarkan alam sekitar. Pada masa yang sama, kita melihat undang-undang yang ada sekarang kerana banyak kadang-kadang hukuman denda yang terlalu rendah itulah yang dikatakan oleh beberapa Yang Berhormat bahawa mereka lagi baik bayar saja, ya, tak payah pergi mahkamah dan sebagainya, lebih murah untuk bayar, sedangkan kalau kos pencemaran tersebut yang dialami oleh rakyat adalah jauh lebih dahsyat. Jadi sebab itu kita buat pindaan ini. Yang Berhormat juga telah memberikan kredit tentang soal baju seragam dan bagi kita ini satu benda yang akan menaikkan semangat penguatkuasa kita di bawah. Yang Berhormat Batu juga membangkitkan tentang soal pencemaran di kolam-kolam akibat pembuangan sampah yang mengakibatkan denggi dan juga pencemaran bau dan banjir kilat. Untuk makluman, ya, kita ada turun tahun lepas ke kawasan ini untuk mengambil tindakan dan saya setuju. Ini juga antara aspek yang mungkin kita nak ambil kira dalam pindaan fasa 2, ya, soal plastik. Ya, pencemaran plastik yang saya tengok di kolam Takungan di Batu itu cukup serius sehingga dia menyebabkan berlakunya banjir. Kita tidak tahu betapa negatifnya impak plastik sehingga kita turun tengok ke kawasan-kawasan banjir. Seperti juga saya pergi ke kawasan Bukit Raja. Begitu juga kita tengok kesan plastik di sana. Yang Berhormat Mersing bercakap tentang soal Sungai Kim Kim dan memang kita mengambil pandangan serius terhadap jenayah pembuangan sisa toksik haram ke alam sekitar dan untuk meningkatkan penguatkuasaan kita juga akan membuatkan banyak libat urus dengan pemegang taruh untuk memberi pembangunan kapasiti agar pemegang taruh cakna dengan pengurusan sisa toksik mereka. Takrifan pembakaran terbuka, ya, dan apakah usaha proaktif JAS dan PBT dalam soal ini, termasuk soal tapak sampah pelupusan tapak sampah haram. Tapak pelupusan sampah haram adalah di bawah bidang kuasa KPKT, tetapi kita sememangnya ada kerjasama dengan pihak mereka untuk mencegah pencemaran khususnya pembakaran terbuka tapak pelupusan sampah haram. Kekerapan tahap pemantauan tanah gambut sebab cuaca panas
kita sememangnya membuat penguatkuasaan secara bersepadu, sama ada rondaan darat ataupun pemantauan menggunakan drone. Dan ini kita telah aktifkan Pelan Tindakan Pembakaran Terbuka Kebangsaan, Pelan Tindakan Pencegahan Pembakaran Terbuka dan prosedur tetap operasi program mencegah kebakaran tanah gambut untuk mengatasi jerebu di Malaysia sejak 16 Februari 2024 yang lepas. Dan seterusnya tentang kualiti laporan EIA, adakah usaha penambahbaikan dalam penyediaan laporan EIA supaya lebih komprehensif. Jadi ini antara perkara-perkara yang kita akan lihat lebih mendalam dalam fasa 2, tetapi yang usaha yang dilakukan hari ini ialah melibatkan pakar panel dalam bidang tertentu bersesuaian dengan pelaksanaan projek, melibatkan badan bukan kerajaan di dalam memberi ulasan berkaitan dengan laporan, memastikan hanya orang yang layak dalam tempoh yang sah melaksanakan kajian EIA, memberikan ruang kepada orang awam untuk mengemukakan ulasan kepada laporan EIA dan menambah baik prosedur kualiti EIA melalui penambahbaikan garis panduan EIA. Yang berhormat Shah Alam bercakap tentang soal sampah yang menimbun di dalam sungai, dan saya juga ada turun di Sungai Kelang untuk melihat interceptor tersebut. Dan untuk makluman, di peringkat kerajaan kita sudah memperluaskan kerjasama dengan Ocean Clean Up, NGO yang menjalankan interceptor ini untuk diperluaskan ke seluruh negara. Tahun lepas kita telah sign satu MOA dengan mereka yang kita akan perluaskan operasi interceptor. Dan antara langkah-langkah yang kita guna dari segi teknologi termasuklah Electronic Schedule Waste Information System (eSWIS), Online Environmental Reporting (OER), System Environmental Mainstreaming Tools (e-mains), Integrated Remote Monitoring System (iRemote) dan Continuous Emission Monitoring System (CEMS). Jadi memang teknologi adalah komponen penting untuk penguatkuasaan kita. Yang berhormat Kapar ada bertanya tentang istilah mana-mana orang di bawah 30A dan juga 31A. Siapakah siapakah mana-mana orang, adakah syarikat, tuan punya premis ataupun pekerja B40. Dalam keadaan ini mana-mana orang yang dimaksudkan termasuklah pengarah-pengarah syarikat, pemilik atau orang yang memberikan arahan kepada pelaku bergantung kepada keadaan dan keterangan setiap kes. Sememangnya kita tidak mahu hanya pekerja-pekerja yang menjadi mangsa, sedangkan tauke yang memperbolehkan atau mengarahkan perkara itu berlaku dilepaskan. Pembakaran terbuka di Batu 14, kita belum dapat culprit tentang perkara tersebut, tetapi apa yang dibuat ialah Jabatan Alam Sekitar akan ambil tindakan ke atas pemilik tanah tempat kejadian. Sebagaimana saya sebut, peruntukan undang-undang membolehkan kita mengambil tindakan kepada pemilik tanah. Dan tentang soal kilang haram di Kapar, saya pun ada turun bersama Yang Berhormat Kapar untuk menangani isu ini. Semua agensi memang perlu bekerjasama dan kita selalu melaksanakan ops bersepadu bersama agensi berkaitan bagi mengatasi pencemaran yang diakibatkan oleh kilang-kilang haram. Di bawah akta sedia ada terdapat peruntukan di bawah Seksyen 49B, iaitu ganjaran kepada pemberi maklumat sehingga yang menyalurkan maklumat sahih yang membolehkan penjenayah disabitkan di mahkamah. Jadi peruntukan untuk whistleblower ini ada, dan ia juga dilindungi di bawah Seksyen 50A akta sedia ada. Dan tentang pangkat yang paling rendah untuk memberi kompaun adalah penolong jurutera yang diberikan kuasa untuk menawarkan kompaun di bawah Seksyen 45. Itu pangkat yang paling rendah. Seterusnya, Yang Berhormat Betong bertanya tentang keperluan meneliti tentang soal adakah kerajaan bercadang menambah peruntukan kepada agensi penguatkuasaan alam sekitar. Itu saya dah sebut tentang request kita yang kita akan buat. Adakah kerajaan mewujudkan unit khusus untuk menyiasat dan mendakwa jenayah alam sekitar? Sememangnya kita ada untuk memasukkan fungsi ini di bawah penguatkuasaan sedia ada di bawah JAS, Jabatan Biokeselamatan dan juga Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara. Seterusnya, tentang melibatkan penyertaan orang awam dalam membuat keputusan berkaitan alam sekitar. Sedikit lagi Yang Berhormat. Dalam aspek perancangan pembangunan melalui EIA, sebagaimana kita tahu, ada aspek pameran awam dan ulasan awam.
dan di bawah semasa peringkat penilaian laporan EIA, dan kita beberapa penambahbaikan terhadap pelaksanaan EIA telah dan sedang dilaksanakan bagi memantapkan prosedur ini, termasuklah mentransformasi kaedah libat urus bersama pihak berkepentingan dan pameran awam termasuk atas talian dan juga media sosial, dan penglibatan semua pihak sama ada kerajaan, sektor swasta ataupun NGO. Seterusnya, Yang Berhormat besut, kos pembiayaan atau pampasan perlu diambil kira semasa menjatuhkan hukum. Di bawah Seksyen 46E berkaitan dengan pampasan bagi kerugian atau kerosakan kepada harta, Mahkamah juga boleh memerintahkan pesalah yang disabitkan untuk membayar pampasan yang wajar ke atas kerugian orang yang terjejas. Dan Yang Berhormat Bakri meminta untuk Akta Industri Perkhidmatan Air, Akta 655 dipinda selaras dengan RU AKAS. Akta ini di bawah Petra dan dalam proses penelitian untuk dipinda bagi membendung pencemaran terhadap sumber air. Seterusnya, tindakan peningkatan hukuman pembakaran terbuka tidak guna tanpa ada penguatkuasaan. Dan ini memang saya setuju, sebab itu kita berhasrat, kita tahu elemen penguatkuasaan itu sangat penting. Dan akhir sekali, Yang Berhormat Tuan Yang Di-Pertua, tentang soal RUU pencemaran jerebu rentas sempadan. Kita telah adakan town hall pada hujung tahun lepas untuk dapat pandangan daripada ahli-ahli parlimen, daripada agensi-agensi kerajaan, badan bukan kerajaan, pihak korporat tentang soal bagaimana strategi terbaik mengatasi jerebu rentas sempadan. Dan Greenpeace juga adalah antara agensi yang hadir. Dan kita akan melaksanakan seterusnya fokus group meeting ataupun mesyuarat kumpulan SASA. Jadi kita turut melihat beberapa aspek, sama ada perundangan yang dibuat di negara kita, Akta Jerebu Rentas Sempadan sebagaimana dibuat di Singapura, ataupun kita nak menggunakan pendekatan bilateral antara Malaysia dan Indonesia misalnya, ataupun kita nak menggunakan akta perjanjian pencemaran jerebu rentas sempadan yang ada di peringkat ASEAN. Tetapi kita tahu perjanjian tersebut dari segi penguatkuasaan agak bermasalah. Jadi sebab itu kita nak lihat adakah kita boleh pertingkatkan. Ini antara perkara yang kita sedang kaji untuk pertingkatkan penguatkuasaan perundangan tersebut. Jadi sebagaimana saya katakan, kita juga telah adakan kerjasama dengan Kementerian Perdagangan dan Komoditi untuk melihat pendekatan-pendekatan terbaik untuk dimainkan oleh syarikat-syarikat perdagangan yang beroperasi di sana dalam soal untuk atasi kebakaran ladang, tanah gambut dan jerebu di sana. Tentang persoalan last sekali, mungkin saya nak, sebab yang lain telah dijawab, yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Kuala Langat adakah longgokan e-waste yang terbakar termasuk dalam takrifan Seksyen 29A3. Ya, kalau ikut takrifan ni dia sememangnya termasuk di bawah 29A3. Dan tentang yang lain saya akan beri secara, ada beberapa soalan tentang kawasan dan sebagainya, saya akan jawab secara bertulis kepada Yang Berhormat. Demikian, dan saya berharap kepada semua Yang Berhormat, saya ucapkan terima kasih. Saya tengok ada sokongan yang kuat daripada kedua-dua belah pihak. Untuk makluman, kenapa undang-undang ini tidak dilepaskan sebelum ini ialah kerana pembubaran parlimen. Ia telah pun lulus di Dewan Rakyat pada penggal parlimen yang lepas tu parlimen bubar. Maka proses dia kita kena buat balik daripada mula. Jadi inilah proses tersebut, dan saya berharap juga sokongan yang sama apabila kita bergerak ke fasa kedua untuk melihat roh ataupun spirit Akta Kualiti Alam Sekeliling itu dapat dibawa ke tahun 2024 ini. Terima kasih.